Harga e-hailing yang meningkat 2 kali ganda kebelakangan ini menimbulkan kekecewaan dalam kalangan pengguna setia perkhidmatan tersebut. Situasi itu menyebabkan pengguna beralih semula kepada perkhidmatan teksi yang masih menawarkan perkhidmatan dengan harga yang sama. Hadiza Faisal ada butirannya. Pengguna yang ditemui berkata kebiasaannya harga melambung pada waktu puncak. Namun sejak Ramadan lalu sehinggalah ke hari ini harga naik sehingga 2 kali ganda atas alasan permintaan tinggi dan kekurangan pemandu. Sangat kecewa sebab saya kadang ambil anak sekolah untuk balik sekolah kan. Jadi kita memerlukan benda tu, tapi benda tu dah terlampau tinggi 2 kali ganda. Kadang-kadang daripada sini ke Sentul pun dah pergi 20 lebih. Selalu RM12 macam tu je lah. Ada juga di kalangan pengguna terpaksa menelan perit. Sudahlah harga yang dikenakan mahal, perlu pula menunggu sehingga berpuluh minit berikutan ada lokasi tidak mesra pengangkutan awam yang lain. Pakai jugalah. Kenapa? Sebab kita kena pergi dekat tempat tu kan, mesti kena pakai Grab. Susah dapat. Kena tunggu lama sangat. Sikit. Berapa minit? 15 minit, 20 minit. Macam tu ada. Ini tunggu je. Tunggu je lah. Sebab kita booking tak boleh cancel kan. Kalau kita cancel, dia charge RM3. Dalam kekecewaan pengguna itu, pemandu teksi tersenyum lega setelah lebih 2 tahun terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Ia terbukti apabila stesen tempat menunggu teksi dilihat lengang dan pemandu teksi juga dilihat sibuk menerima penumpang. Berbeza dengan sebelum ini yang mana teksi akan bersidai untuk jangka masa lama untuk menunggu penumpang. Adalah lega sikit. Sebelum Covid dulu, masa Covid tu teruk betul. Sampai RM10, RM20 sehari tu tak dapat. Sekarang ni okey lah. Ada peningkatan sikit lah. Sejak lepas raya ni lah. Ada peningkatan. Tapi tak banyak macam dulu. Sejak sebulan ni nampak ketara lah. Sebelum-sebelum ni puluh-puluh je. Sekarang ni Alhamdulillah lah. Tak menentulah rezeki kan. Boleh lah lebih kurang 100. Tambahnya perkhidmatan mereka menjadi pilihan ketika ini berikutan harga yang ditawarkan masih sama seperti mana yang telah ditetapkan kerajaan. Sementara itu, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan menegaskan orang ramai perlu cakna dengan hak sebagai pengguna agar tidak ada pihak yang cuba memanipulasi situasi hanya untuk mengaut keuntungan yang berlebihan. Inilah keadaan pengguna di Malaysia yang merasakan diri mereka pengguna, tapi sebenarnya mereka tidak berapa lagi layak dikenali sebagai pengguna. Sebenarnya kita ni diperguna oleh pihak-pihak kapitalis ini untuk mengambil kesempatan keuntungan yang semaksimal mungkin dalam ruang parameter undang-undang yang dibenarkan, kerana undang-undang pun mungkin cuai untuk menentukan mereka ini mematuhi undang-undang. Selain itu, beliau juga berharap Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDNKK bertindak segera agar aktiviti-aktiviti perniagaan yang tidak telus dan tidak adil seumpama itu dapat dikawal kerana dibimbangi akan membebankan rakyat dan mengganggu aliran ekonomi negara pada masa akan datang. Dalam situasi ini, pengguna merupakan penentu kepada turun atau naiknya sesebuah harga barang maupun perkhidmatan. Jadi sebagai pengguna, buatlah keputusan dan pilihan yang bijak dan diharapkan tidak ada mana-mana individu maupun pihak yang cuba ambil kesempatan dalam kesempitan rakyat. Hadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.